Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya. Semoga dipermudahkan perhitungan kita di padang mahsyar, diberatkan timbangan amal kebaikan, serta dicucuri rahmat ilahi menjadi penghuni syurganya. Bersempena dengan sambutan hari profesion teknikal negara pada hari Sabtu pertama bulan Disember, mimbar akan memperdengarkan khutbah yang bertajuk Pembangunan Lestari Nikmat Disyukuri. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala ayat 37 surah Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasma'il fulka bi'a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya, dan binalah bahtera itu dengan pengawasan dan panduan melalui wahyu kami, dan janganlah kamu berbicara dengan aku tentang orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan, yakni dalam ribut dan banjir besar. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat Islam sebagai asas kejayaan dan jalan kebahagiaan dalam segenap aspek kehidupan manusia. Ilmu-ilmu sains, teknologi dan kejuruteraan menjadi pemakin utama dalam usaha membangunkan umat dan memajukan negara. Namun ilmu-ilmu sains, teknologi dan kejuruteraan mesti dipertunjangkan tauhid kepada Allah yang Maha Esa, agar manusia tidak tergelincir akidah atau terpesong imannya. Pelbagai fakta disahihkan dan pelbagai kebenaran ditemui melalui penyelidikan sains dan teknologi. Kesahihan fakta dan penemuan kebenaran melalui sains dan teknologi itu hendaklah meningkatkan iman kita, juga mengukuhkan keyakinan kita akan kekuasaan dan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati, jemaah yang dirahmati ilahi, bidang teknologi kejuruteraan ialah cabang ilmu yang bertujuan memberi manfaat kepada manusia sejagat. Pada hakikatnya, teknologi kejuruteraan membantu manusia memenuhi tugas khalifah untuk melaksanakan tanggungjawab fardu kifayah di muka bumi ini. Pemikir Islam Ibnu Khaldun meletakkan teknologi sina'ah sebagai ciri penting peradaban manusia. Imam Al-Tabari menukilkan dalam karyanya bahwa andas, penyempit batu asah dan tukul diturunkan bersama perutusan Nabi Adam alaihissalam ke bumi
sebagai asas dan permulaan peralatan teknologi. Ummah seharusnya mencontohi kegigihan para cendekiawan Islam, menerokai ilmu sehingga berjaya mencipta pelbagai teknologi. Al-Khawarizmi, Jabir ibn Hayyan, Al-Batani, Abbas ibn Firnas, dan Ismail al-Jazari merupakan antara tokoh yang memberikan sumbangan besar dalam bidang-bidang teknologi kejuruteraan, astronomi, fizik, dan aeroangkasa. Ummah pada hari ini wajib menyambung usaha-usaha yang telah dirintis oleh ilmuwan terdahulu untuk menghasilkan teknologi terbaru yang lebih menepati keperluan semasa. Muslimin yang dirahmati Allah, hendaklah diambil iktibar kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran yang memaparkan walaupun teknologi kejuruteraan dan pencapaian hebat umat terdahulu seperti kaum Tsamud dan kaum Ad begitu canggih dan hebat, menembuk gunung-gunung yang besar untuk dijadikan istana dan menara. Namun apabila mereka menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintahnya dan tidak bersyukur, segala usaha dan kemajuan mereka diragapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya dalam surah Ar-Rum yang bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan kaum terdahulu yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka ialah orang musyrik yang menyekutukan Allah. Insaflah, walau sehebat manapun teknologi serta keupayaan manusia, kehebatan manusia tidak akan sesekali dapat mengatasi ketinggian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jadilah ummah yang tidak bersifat riya, tidak bersifat takbur, tetapi mengamalkan sifat seorang hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Ilahi, tidak dapat dinafikan kesan dan pengaruh perkembangan teknologi dan ledakan kemajuan kejuruteraan pada hari ini yang telah mengubah corak hidup manusia. Dengan akal kurniaan Ilahi, manusia berjaya mereka cipta pelbagai peralatan, membina dan membangunkan pelbagai prasarana, bangunan, masjid, hospital, lebuh raya, jambatan, pelabuhan, kapal, pesawat, dan pelbagai lagi. Ambillah pengajaran daripada ketaatan Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membina sebuah bahtera, baginda membina bahtera tersebut dengan berazam, tekun dan teliti. Mereka bentuk bahtera diolah dengan teknologi pembinaan yang berpandukan akal dan petunjuk ilahi, seperti yang terkandung dalam ayat 37 surah Hud. Lalu terbina sebuah bahtera yang memiliki daya tahan untuk mengharungi banjir besar. Dengan penentuan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, haiwan dan binatang ternakan diselamatkan. Jemaah yang dirahmati Allah, bidang-bidang teknologi, teknikal dan kejuruteraan berperanan penting menjayakan usaha, membangun dan memajukan negara. Tenaga kerja teknikal seperti jurutera, jurubina, juruukur bahan dan tanah, pakar kaji bumi dan juruteknik, masing-masing berperanan kritikal menjayakan kerja-kerja binaan dan pembangunan. Mereka merupakan tenaga mahir dan tenaga profesional yang telah menyempurnakan tanggungjawab fardu kifayah, yang telah mensejahterakan kehidupan ummah
dan sangat besar jasanya kepada negara dan rakyat. Semoga mereka tergolong dalam kalangan manusia yang dilimpahi rahmat oleh Allah, selaras dengan sabda Rasulullah SAW daripada hadis riwayat Imam At-Tabarani yang bermaksud, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Khatib menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga kerja di Jabatan Kerja Raya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan sebagai agensi teknikal di bawah Kementerian Kerja Raya yang telah mencurahkan tenaga dan sumbangan kepada negara. Mudah-mudahan warga kerja di jabatan dan agensi tersebut sentiasa istiqamah menumpukan sepenuh hati dan kesungguhan kepada pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat. Mimbar memperingatkan 4 perkara tersebut. Perkara berikut. Yang pertamanya, bidang-bidang sains, teknologi dan kejuruteraan berperanan penting dalam kehidupan manusia. Menguasai bidang-bidang pengajian tersebut merupakan fardu kifayah yang wajib dipenuhi. Ummah yang berjaya ialah ummah yang memiliki kepakaran menguasai bidang-bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang keduanya, ilmu sains, teknologi, kejuruteraan, kurniaan ilahi hendaklah digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu memudahkan kehidupan dan meningkatkan kualiti kehidupan umat. Yang ketiganya, ilmu sains, teknologi dan kejuruteraan jangan sama sekali disalahgunakan untuk memusnahkan manusia dan merosakkan alam dan mengancam keselamatan dan kehidupan manusia. Dan akhirnya dan keempat, segala kemajuan teknologi dan kemudahan yang dimiliki mestilah berada dalam ruang untuk ummah menggapai keredaan Allah, selaras dengan firman yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 191 yang bermaksud, orang yang menyebut dan mengingati Allah ketika berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan benda-benda ini dengan sia-sia, maka maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه